tingkat. Jarak antara dua tingkatnya seperti jarak antara langit dan bumi. Allah menyediakannya untuk orang-orang yang berjihad pada jalannya. Tingkat syurga itu banyak, sampai 100 tingkat. Dan setiap antara dua tingkat itu, kata Nabi, jarak dia antara langit dengan bumi. Ya. Subhanallah, macam mana kita tak tahulah. Ya. Kita boleh bayar macam mana nak bayar kita tu. Ya. Macam kita tengok rumah flat kan, flat tinggi tu, yang 100 tingkat. Tapi dia jarak di antara dua tingkat tu, antara langit dengan bumi. Macam mana? Allah A'lam. Tetapi ini membuktikan bagaimana kuasa Allah SWT, ya. Jangan kita ni antara bumi dengan langit pun tak tahu mana kita, ya. Tak tahu berapa jauh, tak tahu lah kan. Kita hanya daripada bumi ni, kalau kemarin kita nampak bintang dia tu, ya, bulan bintang, lebih dari tak ada lah. Kalau nak tengok jauh sikit pakai apa, dia punya dipanggil apa, teropong yang ada teknologi yang tinggi itu, ya. Kita boleh nampak, ya. Macam apa angkasawan negara dia itu berapa ratus kilometer je, kan, 400 kilometer dari bumi itu, ya, kan, bukan sampai ke bulan. Itu pun bukan main lagi, ya, berlatih sampai berapa tahun berlatih, ya. Duit juta-juta habis. Nak pergi 400 kilometer tu, ya, kan, pergi 2-3 hari balik tu, ya. Ni duit ambil berapa ratus juta tu, nak beli dengan dia punya kapal jet apa, kapal yang naik tu, kan. Mana kecil kita, kan. Pergi 400 meter. Kalau Allah Ta'ala ni, kalau bagi Allah kita yang sampai ke bulan tu, yang besar bagaimana agungnya kekuasaan Allah SWT, kan. Saya pernah baca dalam itu saya tengok dalam internet, dia punya alam kehebatan ciptaan Allah Ta'ala ni, alam semesta ni dibayangkan, ya. Dia kata ni bentuk bumi, ya. Ni bentuk matahari, besarnya matahari, ya, berkali ganda daripada bumi. Rupanya ada langit, ya, bintang yang lebih besar daripada matahari, besar lagi. Cuba kita bayangkan bumi dengan bintang yang paling besar, ya. Subhanallah, macam mana, ya. Inilah, ya, kekuasaan Allah SWT. Ya, bila kita manusia ni, kita rasakan hebatnya Allah Ta'ala, ya, pasti dia akan menjadi manusia yang benar-benar risau dengan kekurangan yang ada pada diri ni, ya. Kalau setakat ni 10 juta dalam bank, tak ke mana pun sebenarnya dengan kekuasaan Allah Ta'ala, kan. Ada kita banyak tu pada masyarakat pula, kata Allah ni dia aku 10 juta bagi boleh kamu lah, masuk aku dalam syurga. Tuhan tak pandang, tidak ada la yanfa'u malun wala banun, ya. Allah nak bagi tahu yauma la yanfa'u malun wala banun, dalam satu ayat Al-Quran tu tidak ada manfaat, satu manfaat pun, ya. Malun, harta, wala banun, anak-anak, ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali manusia itu datang kepada Allah dengan qalbin salim, hati dia yang tenang, dengan amalan baik dia, amalan soleh dia, itulah yang selamat. Bagi lagi harta kebanyak mana, ya, banglo 10 juta tu, banglo 20 juta tu, apa lagi, anak-anak ramai, pengikut ramai pun tidak ada guna. Kuasa yang banyak tu, ada kuasa dalam bumi, dia akhlak gelap, ya, dia akan menjadi manusia yang akan dihina oleh Allah SWT, ya, dalam neraka. Macam dalam satu ayat Allah Ta'ala beritahu inna syajarataz zakum tu'amul asim, ya, kalmu liyal wudu wa qalil hamid, ya. Di hujung ayat itu Allah Ta'ala beritahu zuk innaka antal azizul karim, ya. Allah Ta'ala kata bagi orang yang masuk dalam neraka ni, rasakanlah azab neraka ni dengan buah zakumnya, dengan air panasnya. Di hujung ayat itu Allah Ta'ala berkata apa? Zuk, sila rasa wahai Tuanku, sila rasa wahai Tuan, ya. Innaka antal azizul karim, masa kamu hidup atas dunia dahulu, kamu ni orang mulia, kamu orang VIP. Sekarang rasa, ya, zuk, sila rasa, ya. Innaka antal azizul karim, masa di dunia dahulu kamu ni orang besar, ya. Luar saja daripada kereta tu orang apik ke pemadam merah, ya.
kasih tu kalau boleh. Kalau tak boleh berjalan atau permadani, pada dah itu orang berangkat mulia ni kita. Tapi kalau tidak kena dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, macam itulah jadi. Kata, sila rasa sikit tuanku, sila rasa sikit tuan, sila rasa sikit tuan dulu. Masa hidup kata diri dulu, orang VIP dulu, orang besar-besar. Ini adalah terpelak ataupun Allah beli manusia yang jadi macam ni. Orang yang semasa hidup kata diri dahulu sombong, angkuh dengan kekuasaan dia, tidak mahu melaksanakan perintah Allah SWT, akhirnya dia akhirat pula dia akan menjadi manusia yang dihina oleh Allah SWT. Ya. Dan Nabi SAW bersabda lagi yang berbunyi, tingkatan syurga yang paling tinggi adalah Firdaus. Syurga Firdaus yang paling tinggi. Ya. Baik. Dalam ayat Al-Quran, dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala beritahu dalam surah Az-Zumar ayat 20, Allah beritahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mubayyinah tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi dalam syurga. Dan dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya bagi orang-orang mukmin di dalam syurga disediakan khemah yang dibuat daripada mutiara yang besar dan berlubang, panjangnya 60 mil. Di dalamnya tinggal keluarganya, di sekelilingnya tinggal pula orang mukmin lainnya, namun mereka tidak saling melihat antara satu sama lain. Ini antara kenikmatan Allah berikan kepada orang mukmin, orang yang beriman dalam syurga. Allah sediakan segala-galanya kepada orang-orang yang beriman. Ya, bagi lagi kita di dunia ni, buat saja apa yang Allah suruh, tu saja. Ya, tak usah banyak soal lagi kan. Macam mana lah aku duduk dalam syurga pula, boleh main bola apa tidak? Ada seorang murid saya di Malaysia tu, nakal juga dia, Ustaz. Yang Malaysia di syurga ni boleh main bola apa Ustaz? Lainnya tak ada. Di syurga pula boleh tengok TV ke Ustaz? Ada ke TV? Ada ke Piala Dunia Ustaz? Ya? Semua dia tanya ni. Ya? Saja nak tanya Ustaz dia. Dia nakal tanya. Sebab dia minat main bola, dia tanya lah Ustaz, di syurga pula boleh tak kita main bola? Ada bola, ada World Cup nanti. Dia kata awak mana World Cup di dunia? Tak ada nama satu. Ada akhirat dah, tak ada di dunia. Tentang main bola tu, kerana Allah beritahu kepada kita dalam syurga itu penuh dengan kenikmatan. Apa sahaja yang kamu nak, semua dapat. Yang usah tak main bola, benda lain semua dapat. Orang tak saya fikirlah benda tu. Sekarang ni buat amal soleh, buat ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya, ikut syariat Nabi SAW dengan sepenuhnya. InsyaAllah Allah kamu akan dapat masuk dalam syurga. Kita akan masuk dalam syurga Allah SWT. Yang penting sekarang apa yang kita akan ke bumi sekarang, kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh dengan sepenuhnya, barulah Allah menerima kita sebagai seorang mukmin yang benar-benar beriman kepadanya, dan Allah redha kita masuk dalam syurga. Ya. Boleh faham betul? Ya. Balik ni bagi tahu pada si tahu rumah. Malam tadi Ustaz dari Masjid Uzaniyah ni, Ustaz cerita kepada semua jemaah, syurga ni macam ni. Tak kira kan syurga ni. Kita ni nak semua nak syurga, semua nak. Kalau kita tanya lah, semua nak. Tapi usaha ke arah tu bukan semua yang buat. Tanya orang yang berjudi tu, berjudi siang malam nak syurga, mesti. Tanya Cina orang yang pakai sedap, mesti nak. You apa you nak masuk syurga? Wah masuk syurga. Tangan tak pernah foto Arab. Wah mestilah wah masuk syurga. Semua orang nak syurga, tapi jalan usaha ke arah syurga tu bukan semua manusia yang mana kalau minta maaf lah, kalau duduk daripada pagi sampai petang tu kedai kopi dia macam mana nak dapat syurga? Duduk lepas
sejawat, lepas sejawat, lepas main sejawat, kan? Macam mana Allah nak bagi syurga pada kita, kan? Duduk kenal-kenal, bersembang kosong, daripada pagi sampai petang, nak jawab kepada anak isteri tidak dilaksanakan, macam mana kita nak syurga? Dan jawab kepada agama, kepada Islam, jawab kepada isteri, ya, jawab kepada anak-anak kita tidak laksanakan, dan jawab kepada diri kita sendiri. Macam mana Allah akan bagi syurga kepada kita? Kena kisah lagi kita sekarang, ya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisablah diri kamu sebelum kamu akan dihitung oleh Allah SWT. Kita hitung diri kita, aku dengan isteri aku macam mana. Kalau ada isteri lebih 2-3, adakah aku telah melaksanakan amanah aku dengan sebaik-baiknya? Aku adil atau tidak dengan isteri aku? Kalau aku sayang pada yang muda je, ya, yang tua aku tak sayang, ya? Kita, bila kita tidak adil kepada isteri kita, tak akan disoal juga oleh Allah di padang mahsyar. Allah Ta'ala dalam satu hadis yang Nabi beritahu, orang yang beristeri lebih daripada satu tapi tidak adil, dia akan dibangkitkan di hari akhirat kelak dalam keadaan bahu dia sengit sebelah, ya, bahu sengit. Sebab apa? Tidak adil. Sayang pada yang muda, ya? Yang muda 3 hari, yang tua sehari, setengah hari, ya? Ini tak adil, tidak melaksanakan tanggungjawab kepada isteri dia, ya. Kemarin nak kahwin lebih tapi tidak mahu berlaku hati, ya, kali soal juga. Begitu juga kepada anak-anak kita. Anak kita ni kita kali soal ni. Bukan kita nak beranak, anak berapa? 10. Kau main bangga lah, anak 10 orang. Semua berjaya semua. Berjaya, nampak berjaya, belum tentu lagi. Ya, pendidikan agama kita dah bagi kan secukupnya. Kadang-kadang anak 10 orang semua berjaya tapi semuanya, kalau tanya sembahyang, tak tahu sembahyang. Ada macam tu, kan? Anak 10 orang semua berjaya tapi tak tahu sembahyang, ada. Kita akan disoal oleh Allah SWT. Anak kita tu kena soal tu. Bukan kita kata boleh pandai, boleh bagi duit, cukup, bagi pakai cukup, lepas baju raya bagi gelai seorang cukup, tak? Hantar ke sekolah, hantar ke RSM tu, tak? Hantar RSM. Salah dengan anak masa nak berpisah. Bukan setakat itu sahaja. Kita tanya anak kita, kena bagi pendidikan agama yang secukupnya kepada anak kita, ya. Orang sembahyang, macam mana ajar dia sembahyang daripada kecil, ya. Bila senang dia nak sembahyang, dia bawa dia ke masjid. Kalau kita ada peluang bawa anak kita ke masjid, itu bentuk didikan kita pada anak kita. Jangan datang seorang-seorang je, kan? Kalau ada anak kita yang boleh bawa, kan? Ajar anak kita pendidikan, bawa ke masjid walaupun dia belum akil balik, belum memayyiz lagi pun, belum akil balik, ya, tak wajib sembahyang, bawa ke masjid, ya, satu bentuk didikan kita kepada anak-anak kita. Anak kita akan disoal kita sendiri sebagai bapa ni, yang akan disoal oleh Allah di padang mahsyar. Harta kita akan disoal, mana kamu belanjakan. Kamu nak senang-senang dalam syurga, aku kata Allah. Harta kita ni kita dapat hari ni, harta kita, ya, halal ke tidak, bagaimana kita belanjakan harta kita, keluar zakat ke tidak, ya, itu semua akan disoal oleh Allah SWT. Panjang persoalan, ya. Tambah-tambah lagi jadi orang banyak duit ni, memang panjang persoalannya. Allah Ta'ala akan tanya. Itu kalau kita ni Allah Ta'ala bagi rezeki yang banyak dari harta, ya, pandai-pandailah kita gunakan harta kita tu dengan sebaik-baik. Baik. Adapun makanan penghuni syurga pula, ya. Jadi sini saya nak ceritakan secara ringkas lah. Kalau cerita sepenuhnya pun tak habis ni, ya. 3 pagi dah jawab dia, ya. Kalau nak cerita semua ni, ya, satu sikit-sikit lah, ya. Sebab jam sebelah ni ada tadarus kan, ya, ada tadarus kan. Alhamdulillah, kita tengok masjid ni adalah satu masjid yang aktif lah dengan program-program keagamaan ni, jamulai ni dan sebagainya, ya. Alhamdulillah, dan jemaah pun alhamdulillah ramai, kan? Bukan saja di bulan puasa, di hari-hari lain pun alhamdulillah, ya. Ini menunjukkan kepada kita kesedaran. Bila kita ada kesedaran, mesti kita datang ke masjid, ya.
kesedaran kita nak kepada ilmu, kita nak kepada keredaan rahmat Allah Ta'ala, kita datang ke masjid. Ya? Mana kalau kita tak akan datang ke masjid kalau kita tidak ada kesedaran dan keinsafan. Ya? Pasti kalau dia tak sedar, tak insaf, kita kat rumah sekali. Tengok TV dengan anak isteri, tengok TV, tengok cerita-cerita Melayu ke, drama-drama. Bukan sedap juga drama Ramadan. Ya, kita hantu pun ada. Ya, lepas hantu. Lepas tahayul. Ya. Sekarang ni tahun lalu pula. Hantu boleh keluar reza pula. Makin mengalut. Dalam TV makin mengalut saya tengok. Ya. Makin mengalut. Dengan apa dah ada reza lah. Kita pun menyanyi nasaka lah, macam-macam. Benda yang lama dah nak dimunculkan kembali. Ya. Lepas tu duduk beri kepada penonton satu yang mesti kita pegang. Mesti bila mati, bapak dia mati tu mesti ada, wajib mesti ada orang yang ambil balik menanggung baris tu. Tak apa aja ada macam tu. Yang siapa aja kalau tidak syaitan nak turun. Yang mengajar, iblis yang mengajar. Siapa orang tahu yang bila mati ni waris mesti ambil siapa dia. Kalau tidak mesti malam tak apa. Siapa yang ajar? Ini iblis yang mengajar. Ya? Kita orang Melayu saya tu siapa? Kena apa rela menanggungnya. Semacam. Padahal tu bila kita dah menanggung ini iblis dan syaitan ni, kita boleh disini kepada Allah SWT. Lepas tu kita berpegang dengan kata-kata aku mesti menanggung saka. Apa ajar dia? Ya? Nabi Muhammad tak ajar ni. Macam apa? Ustaz mana yang ajar? Macam tu. Ya? Kadang-kadang ustaz dalam TV tengok autar juga. Lebih kurang juga ustaz tu. Ya? Pegang perempuan ni. Ada saya tengok tu. Nama cerita dalam sana. Ustaz ni banyak. Ya? Pegang tangan, pegang sesenang. Bukan pegang untuk berubah. Kalau berubah tu lain hal ya? Macam-macam. Saka ini kepercayaan kari masyarakat Melayu kita ni wajib pegang saka, wajib menanggung saka. Apa ada dia? Kalau tidak iblis nak turun yang suka menyesatkan manusia. Dia dah berjanji dengan Allah Ta'ala, ya Allah panjangkan umur itu sampai hari kiamat. Untuk aku nak menyesatkan manusia. Ada anak cucu Nabi Adam. Cucu Adam yang aku menyesatkan sampai hari kiamat. Itu sumpah dia pada Allah Ta'ala. Sumpah iblis ni pada Allah Ta'ala, dia nak menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Padahal iblis ni dia dah tahu bila Allah Ta'ala berkuasa. Dia tahu Allah Ta'ala berkuasa. Tidak ada arti sekarang tempat Al-Quran yang memberitahu iblis ni mengaku menjadi Tuhan. Tidak ada. Iblis ni tak pernah mengaku menjadi Tuhan. Manusia tu macam Fir'aun dia mengaku menjadi Tuhan. Itu ruhnya Fir'aun. Iblis pun tak mengaku menjadi Tuhan. Dia mengaku ana rabbukumul a'la wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Dia kata kepada rakyat dia, ana rabbukumul a'la, Tuhan kamu yang paling tinggi. Wa hadhihi al-anhar, sungai Nil ni tajri min tahti, bergerak kerana perintah aku. Afala tubsirun, kamu semua tak tengok ke? Itu Fir'aun. Ya, iblis ni dia tak ada pun dalam ayat Quran ataupun hadis Nabi yang menceritakan kepada kita iblis ni mengaku menjadi Tuhan. Tidak. Iblis dia mengaku Allah Ta'ala berkuasa, tapi kerana sombong dia, sifat sombong dia bersumpah dengan Allah Ta'ala untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Termasuk kita hari ni, kita percaya orang saka lah, iblis lah, penanggal lah. Jangan pandang belakang macam-macam. Jangan pandang belakang congkak. Menada congkak tu kena juga. Tak pasal-pasal congkak kena. Tak pasal orang congkak tu kena. Penanggal lah, macam-macam. Ini semua benda-benda karu yang tidak seharusnya kita Islam ni percaya kepada benda-benda itu. Sebaliknya kita ganti benda itu dengan kita mempertingkatkan amal ibadah kita dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Dalam syurga pula ada buah-buahan daripada apa yang mereka nak. Kamu nak makan buah-buah apa pun boleh dalam syurga. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Nak makan daging burung, apa ini daging burung, semua boleh. Ya? Baik. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 25, ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadza allazi ruziqna min qabl wa bihi tashabiha. Maksudnya setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga-syurga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Itu surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, ya. Ini ada di antara kenikmatan dalam syurga. Allah berikan kepada penghuni syurga makanan daripada buah-buahan dan apa saja yang kita nak, ya. Itu juga dengan minuman dalam syurga, ya. Dalam surah Al-Insan ayat 5 hingga 6, ya, Allah beritahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Ya. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum daripada piala, ya, macam gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, itu air mata air dalam syurga, yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Itu di antara kenikmatan syurga lah. Selain dapat makan, dapat minum, dapat duduk di atas permainan hamparan yang kita indah, Allah berikan kepada penghuni syurga itu makanan dan minuman apa yang mereka nak, apa yang kita nak inginkan. Tapi ini selepas kita mati meninggal dunia ni, barulah kita dapat. Bila kita mati, masuk alam barzah dulu, sebagai art kita sekejap, kan? Kalau ada bumi atau di tempat kita ni pun ada Sungai Perak, Sungai Perak ni kan, BTL tu berhenti di Sungai Perak, Kapak dan sebagainya kan. Nak pergi ke syurga di alam akhirat pun ada RNRD juga, itu alam barzah, ya, berhenti sekejap di situ, ya. Kalau berjaya di situ, insya-Allah kita akan masuk syurga Allah SWT. Tapi kalau fail, kalau gagal di alam barzah, susahlah kita di padang mahsyar, ya. Sebab dalam di alam barzah itulah Allah Ta'ala akan bagi gambaran syurga kepada kita, ya. Jadi sebab itu dalam satu hari Nabi SAW yang bermaksud orang yang dalam kubur ni, bila Allah beri kepada dia gambaran syurga, ya, dia diberi gambaran syurga oleh Allah SWT, dia ni penghuni kubur ni siang malam pagi petang 24 jam berdoa kepada Allah, ya Allah, cepat-cepatlah kiamat dunia ni, ya. Kita ke bumi ni, ke dunia ni, berdoa jangan lambat kiamat kan, ya. Takut mati masuk kubur, masuk neraka cepat-cepat kita. Tapi dia penghuni dalam kubur tu, bila dia Allah tunjuk gambaran syurga kepada dia berdoa siang malam supaya kiamat cepat dunia. Sebab dia hanya lihat gambaran syurga. Itu dalam kubur lah. Begitulah antara gambaran kenikmatan yang ada dalam syurga. Selain daripada, ya, Allah berikan kepada kita main perayaan daripada bidadari dan bidadari syurga, segala kenikmatan yang kita nak datang ke bumi semua ada, semua Allah akan berikan kepada kita. Dan dalam syurga pula nikmat yang paling besar sekali yang Allah berikan kepada penghuni syurga ialah dapat melihat Allah SWT. Itu yang paling besar sekali, memuncak segala nikmat, ya. Wujuh yauma idzin nazirah ila rabbiha nazirah, kan. Pada hari ini semua muka-muka penghuni syurga itu melihat kepada Tuhan mereka. Allah tunjukkan zat-Nya kepada semua penghuni syurga. Bila
Allah tunjukkan zat dia kepada penghuni syurga. Semua penghuni syurga itu melihat Allah Ta'ala dan mereka lupa apa yang ada di sebelah mereka. Ya, bila dari ke makanan, ke segala kenikmatan dalam syurga, semua mereka lupa kerana mereka melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, macam mana tu Allah Ta'ala lah. Ya. Zat Allah Ta'ala, macam mana Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak bayang kan? Ya. Tak boleh nak bayang. Ya. Tak boleh nak bayang zat Allah. Ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Nak boleh tahu, kamu kena fikir penciptaan Allah dan muka bumi. Tengok apa yang Allah cipta saja. Wa la tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu fikir zat Allah SWT. Fikir macam mana Allah ni. Kan? Aku ni ada mak bapak. Kan? Mak bapak tu ada, mak dia ada, ini sampai pada Nabi Adam. Allah macam mana? Allah macam mana? Tak usah fikir kan? Ya, lagi fikir lagi sesat gitu. Ya, boleh sesat orang. Ya. Jadi macam apa? Kerana terlampau banyak fikir tu. Macam ayah pen. Dia tinggal ni banyak fikir, terlampau banyak fikir. Ya, ikut awal nafsu, tidak ikut wahyu, tidak ikut apa? Al-Quran dan hadis, fikir saja jadi macam dia. Buat tak buat lah. Suruh orang cium kaki dia lah. Ada Kaabah pergi ke Mekah, Kaabah Terengganu. Ya. Tapi nak tangkap tak boleh. Kan saya yakin mana boleh, mana ada undang-undang untuk orang letak. Ada dari Malaysia, mana ada. Kan bila nak tangkap dia kata mana undang-undang ada. Saya letak, saya isytihad ni saya jadi kafir. Ada undang-undang menangkap orang kafir kan? Tak boleh tangkap. Ni kata lembahnya undang-undang dalam negara kita. Ada undang-undang untuk orang murtad. Sedangkan dalam Islam orang murtad ni hukumnya apa? Hukum dia bunuh-bunuh. Kalau kita kena suruh dia bertaubat dulu, 3 kali suruh bertaubat tak bertaubat, bunuh-bunuh dia. Kan itu hukum dalam Islam kan? Dia bila orang main-mainkan hukum Islam, dia macam tu lah. Ada akan muncul manusia yang mempermain-mainkan Allah SWT. Seperti ayat ini, Dallu wa adallu. Dia sesat dan menyesatkan pula orang lain. Macam Haji Taha Selangor juga. Kalau seorang pemimpin ajaran sesat, dia kata apa? Surah Yasin tu, kita baca malam Jumaat tu diturunkan kepada saya. Saya Rasul alam lain. Dia kata saya ni Rasul alam lain. Tidak hujahnya. Saya Rasul alam lain. Surah Yasin ini diturunkan untuk saya, khusus untuk saya. Tapi kalau dia bertak agama dia jawab. Ni maknanya orang yang ini fikir saja dengan otak dia. Dia macam tu. Fikir saja, tidak menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dalam kelamaan. Jadi ini macam tu. Mungkin macam ayah Ping dan Haji Kahar membawa ajaran sesat. Dia sesat dan dia menyesatkan pula orang lain. Dia sesat seorang boleh tahan lagi, menyesatkan pula orang lain. Ya? Dan kata-katanya yang Ping itu ikut dia bukan jalan-jalan. Apa pesara mesti pun ada. Pesara mesti pun ada. Ikut ayat Ping. Pesara mesti itu boleh sembah kaki ayat Ping. Macam mana? Ya? Ini kerana hanya fikir saja. Fikir menggunakan otak saja, tidak menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sama juga dengan judi. Kalau fikir saja dengan otak, rugilah kita buat judi kan. Rugilah negara ni. Hasil tukar judi ni banyak masuk. Rugi. Ini fikir dengan otak, tidak fikir dengan wahyu Allah SWT. Ya. Itu sedikit ringkas tentang apa syurga, ya. Termasuk sikit mengenai neraka. Ya, Allah dan di antara nama-nama neraka, ya, itu neraka Jahannam. Antara nama-nama neraka, ya, neraka Jahannam, neraka Al-Jahim, neraka Saqar, ya,
untuk orang yang malas sembahyang, sakor. Ini di antara nama-nama neraka yang disediakan khusus oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang tidak beriman dan derhaka kepada-Nya. Ya, neraka jahim